Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Tuan Pengerusi Majlis, kepada Fadil Ustaz Zulfahmi bersama pada hari ini, dan seterusnya kepada barisan AJK, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini dapat saya di sini Surau Al-Husna untuk sama-sama berkongsi tadabbur Al-Quran ataupun kepentingan tajuk kita pada pagi ini, kepentingan tadabbur Al-Quran. Dan alhamdulillah, sebenarnya bila berada pergi ke surau, pergi ke masjid ni, yang seronoknya dapat jumpa orang betul lah. Dapat jumpa orang betul, walaupun kamera ada juga ya, tetapi bertemu dengan tuan-tuan perempuan yang bersama dengan Al-Quran ini sebenarnya adalah satu rahmat yang besar. Sebagaimana kalau kita selalu ulang dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam keadaan orang dah mula sibuk, kalau zaman PKP dahulu tu terpaksalah duduk kat rumah tuan-tuan kan. Yang bebasnya saya lah. Saya daripada rumah tu pergi ke TV Al-Hijrah tu bebas sebebas-bebasnya. Pasal orang lain semua duduk kat rumah kan. Saya ada surat khas, lalu dekat polis pun lepas, lalu dekat mana pun lepas, dan setiap hari, hampir setiap hari boleh keluar daripada rumah. Kalau orang kata stres, saya tak berapa faham erti stres pada waktu PKP dahulu. Dan pada waktu itu tuan-tuan ya, bila hampir je 2 minggu nak umum bahawa terus ke tak terus tu, doa saya kan. Tapi tuan-tuan jangan salahkan saya pula kan. Doa saya tuan-tuan boleh teka kan apa? Iaitu minta diteruskan lagi 2 minggu lagi selepas itu, agar bila saya pergi ke TV Hijrah tu tak ada banyak kereta ya. Dan alhamdulillah, sebenarnya sejak 2020, kalau awalnya itu sebelum daripada tahun 2020 tu, saya sebagai jurulatih, trainer ya, bahagian bisnes, bahagian strategic planning. Jadi trainer ni sebenarnya dia mengelak daripada masuk TV. Elak masuk TV. Pasal apa? Pasal masuk TV ni sebenarnya taklah berapa seronok sangat pun kan. Tak berapa seronok. Jadi saya mengelak masuk TV sebelum tahun 2020. Tetapi qadar Allah tentukan tahun 2020 itu, bila PKP tersebut, memang tak boleh elak kan. Bukan sekadar mengelak masuk TV, tak boleh elak keluar TV setiap hari sampailah sekarang, kecuali kalau sakit. Baru ni sakit 2 minggu, jadi waktu tu digantikan lah ya. Dan untuk Quran Time 2.0, sasaran kita ialah, kalau yang 1.0 itu 838 episod, yang 2.0 ini insya-Allah 2000 lebih episod, baru rakam 300 lebih. Jadi panjang lagi lah perjalanan tersebut. Baru habis surah An-Nisa, dan kemudian lepas ini sambung, ni cuti kejap, kemudian sambung lagi dengan surah Al-Maidah insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan dimati Allah sekalian, pada hari ini dalam tajuk kita mengapa pentingnya tadabbur Al-Quran, saya akan bawakan beberapa ayat dalam surah An-Nisa, dalam surah Muhammad, dan kemudian mungkin kita tengok sedikit daripada surah Al-Baqarah ini. Apakah kepentingan tadabbur? Kerana kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita baca semua ya, anak-anak, adik-adik yang ada pun kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika kita dah mula sibuk-sibuk ni, dah boleh pergi bercuti, boleh apa sebagainya, orang mungkin tertanya-tanya, apa kepentingan untuk saya tadabbur Al-Quran? Dulu waktu PKP tu mungkinlah dengan Quran tu, pasal ramai orang sikit-sikitnya mati. Jadi bila ingat mati ni, baca Quran lebih sikit lah kan. Tetapi bila dah tak berapa ada PKP ni, maka mungkin ada yang tertanya, buat apa saya baca Quran banyak ya, buat apa saya tadabbur Al-Quran? Apa tadabbur Al-Quran itu sendiri? Pasal hidup as usual, orang cakap kan, hidup macam biasa balik. Hidup kita dah boleh pergi ke mana. Kita rasa hari Ahad, sepatutnya tuan-tuan ni hari Ahad, biasanya orang tak pergi kuliah macam ni kan. Biasanya pergi shopping ke, pergi mana, pergi masuk tu apa, terjun air ke apa sebagainya kan ya. Tetapi tuan-tuan memilih ya, untuk mendengar pada hari ini, satu perspektifnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah
hidayah itu daripada perkataan hadaya yang ada kaitan dengan hadiah. Hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidayah. Itu yang kita kena sedar dan kita kena faham. Disebabkan apa? Kalau orang tahu hadiah paling besar tu ialah hidayah, maka ramai orang hari Ahad, hari Isnin, hari Sabtu apa sebagainya tu pergi cari hidayah, dengar program-program agama ataupun belajar agama, nak pastikan sebelum habis hidup kita ini 604 muka surat itu kalau kita tanya setiap orang ni boleh jawab. Pasal ini kan kitab hidayah. Ini bukan sekadar kitab bacaan biasa, novel, habis baca, habis tutup, kira boleh pergi. Macam universiti kan, habis je exam, tutup, dah, tinggal. Kecuali apabila kita bekerja sebagai engineer, sebagai doktor, bukalah sekali-sekala. Tetapi disebabkan ini adalah kitab hidayah, selagi kita belum sampai ke syurga, maka kita perlukan hidayah. Itu sebabnya hidayah ini, satu ialah maksudnya apa? Kalau seseorang itu ada deria untuk memahami, mendengar, walaupun dia bukan Islam, itu hidayah tahap pertama. Hidayah tahap yang kedua ialah hidayah untuk kita memahami ilmu-ilmu agama. Ini yang kita sedang ini adalah hidayah. Tetapi tahap yang ketiga hidayah itu ialah apabila kita dah faham apa yang kita baca, yang kita dengar daripada ceramah itu kita boleh buat. Itu namanya hidayah. Buat dan juga istiqamah melaksanakan perkara tersebut, itu hidayah tahap 3. Dan hidayah tahap 4 tuan-tuan, ya, dalam ayat 187, 185 lebih, bukan 167, 177 lebih kurang itu, nanti saya cari ya insya-Allah. Iaitu bila Allah menyatakan wa ulaika humul muhtadun, ya, ayat 152, 157, ya 157. Ya, semalam Ustaz Zulfahmi baca dekat surah Al-Muttaqin, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, ayat 157. Ya, mereka itulah yang diberi hidayah, iaitu mereka itu apabila ditimpa dengan kesusahan, musibah dalam hidup kita, maka sebenarnya kalau respon dengan cara yang betul, maka Allah kata wa ulaika humul muhtadun, mereka itu diberi hidayah, dipimpin hidayah, nun sampai ke mana? Sampai ke syurga. Sampai ke syurga. Itu surah Al-Baqarah ayat 150 berapa tadi? 157. Jadi hidayah ini ada yang orang biasa-biasa, yang Islam bukan Islam, itu pun dapat hidayah, boleh menggunakan mata telinga. Tetapi bagi kita yang beragama Islam, mencari ilmu, memahami Al-Quran, memahami Islam, tahap 2. Tahap 3, istiqamah, dapat beramal. Ada orang dengar ceramah agama, tapi dia tak dapat beramal ataupun tak dapat istiqamah. Kalau dapat istiqamah beramal, itu tahap 3. Dan tahap 4 itu hidayah sampailah kita ke syurga. Itu sebabnya Nabi SAW kalau baca dalam Fatihah sama dengan Fatihah kita. Nak cakap kalau ilmu agama, Nabi Muhammad SAW itu memang lancar, memang faham. Tetapi Nabi nak capai tahap 3 hidayah, dan tahap yang keempat, iaitu istiqamah dalam dakwah, dalam komitmen berkaitan dengan agama. Dan kemudian tahap 4 itu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke syurga. Jadi kalau orang tahu tentang tujuan hidup ini, maka itu yang saya cakap tadi, bahawa setiap orang yang kita doakan. Sekarang ni saya dalam projek bersama dengan rakan-rakan untuk buat tadabbur untuk pelajar sekolah menengah, sekolah rendah. Kita rekod dan kemudian kita bagi kepada pelajar sekolah menengah. Dia belajar macam biasa, dia pergi sekolah akademik sebagainya, tapi kita minta pada mak ayah untuk galakkan anak mungkin setengah jam ke sejam waktu malam. Kita buat pendek-pendek tadabbur ayat-ayat surah, halaman demi halaman, macam Quran Time, tapi ini versi pelajar. Versi pelajar ni kira contoh-contoh untuk pelajar lah, ya, dengan caranya, dengan grafiknya dan sebagainya. Kita doakan agar kalau boleh 1 tahun itu pelajar sekolah biasa pun boleh faham 6 juzuk. 6 juzuk. Tingkatan 1, tingkatan 2 6 juzuk, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, paling kurang sekolah menengah 1 round Al-Quran itu dia pernah khatam, tetapi bukan khatam baca, tapi khatam memahami Al-Quran dalam konteks dia sebagai seorang pelajar. Nanti masuk universiti dia dah sekali khatam tadabbur. Tolong doakanlah, ya, projek itu dah nak mula sekarang ini. Targetnya mula tahun depan Januari itu pelajar masuk sekolah itu
ya, walaupun sekolah belum lagi lah berakhir, ya, tetapi paling kurang 1 tahun belajar tingkatan 1 dapat 6 juzuk, yang tingkatan 2 dapat 6, jadi menjelang tingkatan 5 itu dapat 30 juzuk. Baik, tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, bila bercakap tadi tentang hidayah, ya, bila bercakap tentang hidayah, maka kita bertemu dengan perkataan hidayah ini pada ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Allah cakap apa? Dalam ayat pertama lagi Allah cakap Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama tuan-tuan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang selalu kita mohon pada Allah SWT hidayah pada ayat yang ke-6 daripada suratul Fatihah, yang kita ulang 17 kali sehari itu, sebenarnya Allah jawab paling awal, Allah jawab terus pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kita minta hidayah jalan orang-orang yang diberi nikmat, kan? Kita tak nak jadi orang yang dimurkai, orang yang disesatkan. Contohnya, kalau katakan anak-anak belajar kat sekolah menengah, dia tak suka, cikgu marah dia selalu, kan? Ataupun dia pergi sekolah tu dia dalam keadaan bingung, tak tahu nak belajar apa, kan? Belajar tak faham-faham, kan? Ataupun dia pergi juga sekolah apa sebagainya tapi tak faham. Kita tak nak jadi begitu. Maka bila kita berdoa pada ayat yang ke-7 itu, ghairil maghdub, kita tidak mahu jadi orang yang selalu kena marah, yang selalu kena marah, dimurkai. Dan yang paling pastinya kita tidak mahu dimurkai bukan sekadar oleh mak ayah, cikgu, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua ialah kita tidak mahu jadi orang yang bingung, ya, yang tak berapa faham apa yang sedang Allah sampaikan pada kita. Waladhdallin, ya, orang yang sesat. Tetapi yang kita doa, hidayah itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Apa maksudnya? Ketika dapat hadiah dia rasa nikmat, ketika dapat musibah, ujian, susah dalam hidup pun dia rasa nikmat. Yang itu yang kita minta. Kalau tuan-tuan perasanlah yang kita minta selama hari ini. Kita minta macam Nabi bersama Bilal, bersama Abu Bakar, Umar, siapa lagi? Sumayyah, Ammar bin Yasir. Mereka itu adalah orang yang apa? Kena ujian pun rasa nikmat. Ya, kena ujian pun dia rasa nikmat. Pasal apa? Pasal dia mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 152, 53, 54, 56, 7 itu, macam mana menghadapi ujian tapi tetap juga mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apabila Allah menyatakan macam mana kita nak dapat hidayah ini, pada ayat surah Al-Baqarah ayat pertama yang kita baca tadi, Alif Lam Mim. Saya tak tahu apa maksudnya, ya, siapa-siapa pun tanya pada Nabi pun tak tahu maksudnya. Yang tahu siapa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan ilmu baru, tetapi dia adalah sikap baru. Sikap saya tak tahu. Ya. Bila kita mula sahaja cakap bahawa ya Allah, saya perlukan hidayah menjadi seorang ayah, ibu, penjaga, ya, dalam hidup kita ini, nak jadi yang terbaik, yang jalan nikmat itu. Bila kita mula saja cakap ya Allah, saya tak tahu ya Allah, walaupun saya dah baca Quran, saya dah tadabbur Quran daripada kulit ke kulit, tetap juga kita kena cakap pada Allah, ya Allah, Engkau sahaja yang maha mengetahui. Tuan-tuan, bila kita ada mindset Alif Lam Mim ini sahaja pun, bersedia Allah akan beri ilmu-ilmu kepada kita. Macam tuan-tuan lah datang ke sini kan dengan mindset bahawa ya Allah, sebenarnya aku dah belajar banyak dah, tuan-tuan banyak pengalaman pun, tapi datang dengan rasa Alif Lam Mim. Bila kita mengaku kita tak tahu sahaja, bersedia Allah mengajar daripada Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah akan cakap hudal linnas, petunjuk bagi manusia, seluruh manusia.
Tapi Allah mulakan ayat 2 ini kepada orang bertakwa. Pasal apa? Pasal orang bertakwa, dia bila dapat panduan ini tak ada ragu-ragu. Tadi kita cakap hidayah kan, ada hidayah tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Yang kita sedang bincang ini ayat 2 ini adalah hidayah tahap 2 menuju 3 dan 4. Ayat 185, ya, kalau biasa bulan Ramadan tu, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Itu hidayah tahap apa? Tahap 1. Tahap 1 tu ialah kita macam ahcong mutusami yang kat luar tu, boleh berfikir, boleh mendengar, boleh melihat. Itu tahap 1. Tetapi bila kita dah dapat tahap 1, itu sebabnya mengapa bulan Ramadan, tuan-tuan, ajak je orang-orang bukan Islam datang ke masjid buka bersama ke apa ke. Pasal apa? Kita nak gunakan peluang Ramadan itu sebagai hidayah kepada seluruh manusia. Orang yang tak sembahyang ke, yang degil ke, yang tak degil ke, ajak je aktiviti-aktiviti paling kurang pada Ramadan. Kalau saya di luar negara dahulu, bulan Ramadan ni kita ajak orang yang bukan Islam sekali. Pasal apa? Pasal sebenarnya bulan Ramadan ni special. Allah cakap hudal linnas. Ya, walaupun sebenarnya ada juga ulama kata bukan sekadar pada bulan Ramadan, dia juga tersebar seluruh tahun, sepanjang tahun. Tapi bila Allah cakap hudal linnas itu dalam ayat Ramadan, ayat 185 surah Al-Baqarah, kita kena peka peluang itu. Kalau katakan ahli keluarga kita nak bagi lebih dekat dengan hidayah daripada Allah, gunakan Ramadan. Ya, baik. Jadi dalam ayat yang kedua ini, dzalikal kitabu la raiba fih. Sama-sama tuan-tuan. Hudal lil muttaqin. Kita minta hidayah pada ayat 6 surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Fatihah, Allah terus jawab pada ayat yang kedua. Ya, hudal lil muttaqin. Apabila kita mula sahaja dalam hidup kita, tuan-tuan, ya, bila kita kata saja pada Allah, ya Allah, saya tak tahu, yang Maha mengetahui adalah Engkau, ya Allah. Alif Lam Mim. Banyak surah dalam Al-Quran ini, surah yang besar-besar, bermula dengan huruf muqatta'ah, huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Bila kita masuk saja surah begitu, kita kena mula dengan sikap baru, saya tak tahu, Allah yang tahu. Itu mindset dia. Pasal bila kita mula saja cakap begitu, dalam surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, antara perkataan yang banyak berulang adalah perkataan apa? Ain Lam Mim. Tentang ilmu, tentang Allah itu Maha mengetahui. Sampaikan bila ayat 30 itu, bila Allah nak jadikan Adam, di hujung itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, engkau tak tahu, para malaikat. Ya. Sebelum itu pun ayat 29 pun di hujungnya pun ada perkataan, ayat apa? Ayat ataupun perkataan hujungnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Pasal surah Baqarah ini sebenarnya turun pada Nabi ketika Nabi nak masuk ke Madinah, nak memerintah, nak memimpin. Jadi bagi kalau tuan-tuan yang jadi HR ataupun kenal orang yang nak menguruskan sumber manusia untuk melatih kepimpinan bagi sekolah ke, bagi negara ataupun syarikat, modulnya, tuan-tuan, ialah surah apa? Surah Al-Baqarah. HR kena tahu surah Al-Baqarah 286 ayat ini, latih kepada orang di pejabat dia. Pasal kalau katakan cikgu ataupun nak latih ke pemimpin tak dibekalkan dengan surah Al-Baqarah, salah satu punca seorang pemimpin itu, mak ayah kita sendiri sebagai ayah, sebagai mak, kalau tak dilatih dengan surah Baqarah, apa kesannya? Kita mudah untuk gagal menjadi pemimpin. Dan salah satu cara pemimpin jadi gagal ialah kerana apa? Pasal pemimpin bila dia dah naik kuasa banyak, kan, dia akan cakap apa? Saya lebih mengetahui daripada awak semua. Habis lah. Habis. Punca iblis itu jatuh dilaknat ialah kerana dia rasa dia tahu dia lebih baik daripada junior dia. Siapa junior dia? Nabi Adam. Bila suruh hormat kepada junior, tak nak. Tapi malaikat bila disuruh untuk hormat kepada Nabi Adam, pasal dia boleh belajar asma'akullaha, ya, nama-nama pelbagai perkara, kemudian boleh hajar pula, ya, itu antara rahsia Nabi Adam dan Bani Adam, belajar dan mengajar. Malaikat dia sedar diri, kan? Doanya apa? Subhanaka la ilma lana illa
ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan tengok My Quran Time, selalulah dengar doa tersebut kan. Itu doa para malaikat. Respon pada Allah bila Allah kata, okey, kamu kata kamu pandai sangat, cuba cerita sikit apa nama-nama objek yang telah diajarkan kepada Nabi Adam. Dia kata, Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Respon malaikat, ya. Kemudian minta Nabi Adam ajar, boleh mengajar. Itu sebabnya mengapa rahsia manusia ini, tuan-tuan, kalau ada cikgu-cikgu dekat sini, kalau kita nak latih kepada anak murid kita, sama mak ayah pemimpin, ada 3 rahsia pemimpin yang dinyatakan pada muka surat yang ke-6 surah Al-Baqarah, daripada ayat 30 sampai ke bawah itu. Yang pertama apa? Manusia ini, Nabi Adam, dia boleh belajar dan mengajar. Itu nombor 1 rahsia dia, yang Allah tahu ini adalah grand design planning Allah SWT, belajar dan mengajar. Macam tuan-tuan sekarang sedang belajar, ya. Kemudian kalau nak bagi lebih berkesan lagi program ini, lepas ini tuan-tuan kena mengajar kepada orang lain. Kan? Belajar ni satu. Belajar ni tuan-tuan dengar tak dengar, faham tak faham, tu lain cerita. Tapi kalau kita kata, okey tuan-tuan, lepas 10 minit ini, lepas 10 minit ni, tuan-tuan kena mengajar orang sebelah. Itu nombor 1. Kalau nak jadi berkesan menjadi seorang pemimpin, latihannya begitu, nombor 1. Nombor 2 ialah apa? Diuji. Kena uji pula tu. Tadi mengajar kan, mengajar tu kita tak semak. Tapi bila nombor 2, diuji dan kemungkinan tersilap. Nabi Adam itu diuji, malaikat diuji, iblis diuji. Malaikat diuji untuk bersujud kepada Nabi Adam, lulus. Iblis diuji untuk sujud, lulus tak lulus? Tak lulus. Dia tak nak sujud. Nabi Adam diuji, jangan dekat kepada wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati kepada satu pohon dalam syurga. Syurga awal dululah, ya. Adakah lulus ke tak lulus? Tak lulus. Jadi nak ceritanya ialah antara rahsia umat manusia ini ialah diuji dan gagal. It's okay. Kan, kalau tuan-tuan yang dalam bahagian korporat, kalau tuan-tuan pernah baca buku daripada kalau pernah kenal seorang CEO di US itu, satu syarikat namanya GE, General Electric, ya, nama CEO tu Jack Welch. Sebelum dia jadi CEO, dia ada ketua dia. Jack Welch ini dia telah dia telah musnahkan satu projek berbilion US dollar. Dia jumpa dia punya CEO dia cakap, bahasa Melayu lah kan, kamu rasa saya nak buat apa kat kamu? What do you expect? Kan? So Jack Welch ini dia kata, kamu mungkin nak buang saya, you are going to fire me. Dia kata, CEO ni cakap ya, dia kata, takkan saya nak buang kamu selepas kamu melalui latihan yang bernilai berbilion ringgit ataupun bernilai berbilion dolar. Ini CEO yang cakap kepada Jack Welch, dan Jack Welch terkejut. Dia kata, dia ingatkan dia kena keluar, kena fire. Rupanya ketua dia ini menerima kesilapan dia, dan selepas tu Jack Welch belajar daripada kesilapan tersebut, dan dia menjadi antara CEO yang paling berjaya dalam GE. Ini kita cakap tentang syarikat, organisasi. Nak ceritanya apa? Rahsia pertama, belajar mengajar. Rahsia kedua, diuji dan boleh tersilap. Yang ketiga apa tuan-tuan? Bertaubat. Ya, Nabi Adam itu fatalaqa Adam kalimatin min rabbih, ya, iaitu dia bertemu dengan ataupun diajarkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Yang amat berharga di sisi Allah sebenarnya taubat kita, tuan-tuan. Tersilap itu normal, ya, tersilap itu normal. Tetapi yang tak normalnya tak nak bertaubat, macam Zionis yang berada di Palestine ataupun di Israel sana. Dia ada tersilap, kita pun tersilap. Tetapi kalau bertaubat, itu yang menyebabkan Bani Israel, pengikut Nabi Musa, mereka itu nak masuk daripada Mesir, nak pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestin itu, mereka diarahkan untuk bercakap khittah. Khittah itu maksudnya untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal syarat untuk mendapat kemenangan, tuan-tuan, ialah selalu memohon keampunan. Bagi adik-adik nak exam kan, kena banyak istighfar. Cikgu-cikgu pun kena ajarkan kepada anak pelajar istighfar banyak, kerana itu adalah tanda kita ni dah dekat nak menang, dan bila menang pun kita kena istighfar juga. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik.
Jadi apakah tanda taubat Nabi Adam ini? Ya, selepas daripada Nabi Adam dah taubat, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-37 itu surah Al-Baqarah, lepas taubat Allah suruh turun ke bumi itu, ihbitu, ya, pada ayat yang ke-38. Kemudian Allah ingatkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jika kamu didatangi dengan hidayah, ya'tiyannakum minni itu tuan-tuan, ya, maksudnya didatangi dengan betul-betul daripada Allah. Nak ceritanya program pada hari ini, ya, dan Quran ini didatangkan kepada kita tuan-tuan, memang didatangkan betul-betul untuk memastikan kita dapat hidayah. Kan kita dah mohon pada surah Fatihah, ayat 2 pun keluar, hudal lil muttaqin. Pada ayat yang ke-38 pun Allah gunakan perkataan faman tabi'a hudai. Siapa yang mengikut kepada hidayahku, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan, berjaya. Ya, di dunia insya-Allah berjaya dan langsung terus sampai ke balik ke syurga balik semula. Tapi syurga yang kita balik tu tak ada ujian dah. Ya. Memang syurga Nabi Adam tu memang Allah dah plan untuk Nabi Adam ni turun. Ya, itu sebabnya kalau dalam mazhab Kristian, dia menyalahkan Nabi Adam. Dia kata Nabi Adam tu buat silap. Itu sebabnya bila turun ke atas muka bumi ni, kita lahir-lahir dah siap ada dosa. Pasal Nabi Adam punya pasal lah. Itu orang Kristian punya kefahaman. Jadi itu sebabnya dia kena hantar, Tuhan kena hantar apa? Anak dia pula untuk crucified, untuk menjadi the savior, penyelamat. Dia asas pemikiran pun dah salah, jadi dia lepas tu dia bertubi-tubi lah. Lepas tu cara akidahnya itu tak betul. Bagi kita tahu bila Allah kata dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, inni ja'ilun, sesungguhnya aku nak menjadikan, memang Allah dah ada design untuk cipta Nabi Adam, ya, kemudian dia akan diturunkan ke atas muka bumi menjadi khalifah. Memang dah design. Takkan kekal Nabi Adam dekat syurga yang awal itu. Memang takkan kekal, ya. Jadi bila kita dah faham begitu, kita lahir ini memang tak ada dosa. Kemudian kalau kita terbuat dosa, ya, maka kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Itu akan menyebabkan kita ini makin lagi layak untuk menjadi khalifah yang berjaya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila Allah cakap di atas muka bumi ini Allah berikan hidayah, siapa yang ikut dekat-dekat hidayah ini tidak ada keraguan ataupun tidak ada kebimbangan dan juga tidak ada kesedihan, ya, pada ayat yang ke-38. Macam mana kita nak dapat hidayah tersebut? Itu persoalan bagi tajuk kita pada hari ini. Kan? Macam mana nak dapat hidayah tersebut? Adakah saya duduk je terus dapat hidayah? Kan? Ataupun pasal saya ni dah Islam terus saya dah pasti dapat hidayah? Jawapannya, hidayah tahap 1 memang kita dapat telinga, dapat mata, insya-Allah kita dapat hidayah tahap 1. Nak dapat hidayah tahap 2 kena cari ilmu agama tuan-tuan. Dia bukan duduk je, tak ada. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a. Siapa yang ikut rapat-rapat. Bila cakap rapat-rapat itu maksudnya apa tuan-tuan? Kena cari. Kan? Mana boleh kita kata hidayah dekat sini, hidayah ada dekat Al-Husna, surah Al-Husna, dia duduk dekat rumah aja. Dia kata saya ni ikut rapat-rapat. Ini ikut rapat-rapat ke? Ini bukan ikut rapat-rapat. Kan? Tabi'ah itu mesti ikut rapat-rapat. Ya, tabi'ah. Itu sebabnya ittiba' ila rasul adalah ikut rapat-rapat. Kalau ta'ah ila rasul, itu ikut daripada jauh pun okey, dia taat tapi daripada jauh je. Tapi ittiba' tabi'ah itu maksudnya ikut rapat-rapat. Jadi kalau nak dapat hidayah tahap 2, kena cari program-program ataupun belajar ilmu agama. Nak dapat tahap 3, hidayah tahap 3 macam mana tuan-tuan? Hidayah yang taufik, hidayah taufik yang sampai kita boleh buat dan istiqamah. Macam mana? Kita kena cari orang-orang yang juga beramal soleh di sekitar kita. Macam tuan-tuan kan cari kawan. Cuba tuan-tuan bayangkan, ceramah ni kita war-warkan, lepas tu saya datang, tuan-tuan tak datang kat sini. Rasa-rasanya saya nak ceramah sampai sekarang. Tak adanya. Saya start engine dengan adik ipar saya, pum, baliklah saya. Pasal tuan-tuan yang berbuat amal soleh datang ke sini, saya pun datang naklah berkongsi sedikit. Itu yang kita boleh sampai ke sini. Kan? Jadi tahap 3, kita kena bersama dengan orang-orang yang berbuat amal soleh. Kita kena ingat, amal soleh dengan orang soleh dua perkara berbeza. Orang yang beramal soleh, dia beramal untuk islah, untuk baiki diri. Dia tak semestinya baik.
Tak semestinya baik, tapi dia nak jadi islah tu improve untuk jadi baik, ya. Tapi kalau kita kena bersama, syaratnya mesti bersama dengan orang-orang baik. Siapa di kalangan tuan-tuan memang baik, tak ada salah langsung sekitar 10 tahun yang lepas? Susah tuan-tuan, susah nak jawab begitu kan. Itu sebabnya bila Allah cakap dalam surah Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr. Apa sambungan ayat yang ketiga tuan-tuan? Illal ladzina amanu, kemudian wa amilus salihat, kemudian wa tawassaw bil haqq, kemudian wa tawassaw bis sabr. Bila kita tadabbur Al-Quran, kita akan perasan, mengapa ayat yang kedua surah Al-Asr itu Allah guna perkataan innal insan. Innal insan. Dalam Quran ada surah Al-Insan, biasa baca rakaat kedua sembahyang subuh kalau hari Jumaat kan, ya, setengah masjid buat ikut pada apa yang Nabi buat. Ada surah Al-Insan surah 76, tapi ada surah 114 namanya surah An-Nas. Dua-duanya manusia, tapi apa bezanya kalau kita belajar bahasa Arab sikit? Al-Insan individu manusia, seorang-seorang. An-Nas ramai-ramai. Ya. Kalau nak tahu psikologi, belajar surah 76. Nak belajar sosiologi, ya, sosial kita, macam mana manusia ini boleh berubah, belajar surah 114. Pasal surah 114 itu menceritakan kadang-kadang manusia ini tuan-tuan, seorang-seorang baik, bila bersama kawan jadi tak baik. Ada orang yang bersama kawan jadi baik, seorang-seorang jadi tak baik pula. Jadi surah 76 dengan surah 114 itu kita kena kaji, kena faham, cari hidayah di situ untuk jawapan macam mana saya nak jadi baik ketika seorang-seorang dan juga ketika bersama ramai-ramai. Apa contoh yang dia seorang baik tapi jahat ramai-ramai? Kan? Dia waktu dia semayang, dia semayang. Dia baca Quran. Bila dia mengetih saja, kawannya mengutuk orang sana, dia pun dia naik kan? Dia itu orang yang campur kawan jadi jahat. Pasal apa? Pasal dia silap pilih kawan mengetih, kan? Itu sebabnya tuan-tuan mengetih ke mengopi ke kena pilih kawan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kalau surah An-Nas ni beritahu manusia ataupun khannas yang meniupkan was-was itu datang dalam dua bentuk. Minal jinnati wan nas. Sama-sama tuan-tuan. Kalau pagi-pagi subuh tu rasa susah nak bangun kan, itu jin yang was-waskan kepada kita kan. Jin yang kata tak payahlah pergi surah Al-Husna ke pergi Masjid Fahim, tak payah kan. Hari Ahad tak payahlah pergi kelas-kelas agama ni, tak payahlah. Ataupun balik awal lah 10.30 ni dah cukup kot kan, lama sangat penceramah ni berceramah. Itu was-was daripada siapa? Jin. Tetapi kalau orang sebelah tu yang cakap, orang sebelah, janganlah orang sebelah tu kan. Kalau memang manusia betul dekat kedai kopi tu cakap, kata kalau kita pergi semayang pun tonggang tonggik pun bukannya jadi baik pun. Tu tengok tu orang tu semayang tak apik. Perkataan dia cakap begitu, sebenarnya dia adalah khannas di kalangan manusia. Dia adalah syaitan di peringkat manusia yang yuwaswisu fi sudurinna. Sampaikan orang yang dengar betul jugalah, semayang tonggang tonggik pun bukannya jadi baik macam orang tu, baik aku tak payah semayang. Itu pendapat daripada mana? Daripada syaitan. Syaitan yang beri pendapat begitu. Sebenarnya bila kita sembahyang, kita nampak orang tu sembahyang tapi tak berapa tanha anil fahsya'i wa munkar, maka kita kata mungkin ada kekurangan. Kita kena terus istiqamah, kaji tentang ayat tentang aqimis salah, ya, tentang tanha anil fahsya'i wal munkar dalam surah Al-Ankabut tersebut. Rupa-rupanya ayat tu tak lengkap. Dia awal tu kena cakap utlu ma uhiya ilaikal kitab. Bacalah daripada, tilawahlah daripada kitab, wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu bima ta'maluna ma tasnaun. Maksudnya apa? Tilawah Al-Quran, tilawah ini maksudnya kita baca dan faham, dia kena gabung dengan solat. Pasal orang yang tak tilawah Al-Quran tuan-tuan, solat tidak mencegah dia daripada fahsyak wal munkar. Solat tak cegah. Pasal ayat itu dia kena complete. Yang cegah fahsyak wal munkar itu bila Quran dia baca, dia tilawah, dia faham, puncaknya dia bawa dalam solat. Ya, sembahyang maghrib nanti bila imam baca, katakan dia baca ayat surah Baqarah ayat 30. Kita dengar tu kita rasa, ya Allah, aku ni sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Allah
syaratnya aku selalu kena belajar, mengajar, aku ini diuji, kadang-kadang gagal, tapi aku kena selalu bertaubat. Orang yang tilawah Al-Quran, baca dan faham, kemudian dibawa dalam solat, solat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi biasanya ada sebahagian masjid tu dia letak setengah je ayat tersebut. Betul ada orang cakap ini tonggang terbalik lah, tonggang tonggik sembahyang tapi tak berubah. Rupanya dia sembahyang tapi dia tak komplit. Jadi orang yang tahu kenalah beritahu. Bukannya menyambung lidah khannas. Khannas cakap apa? Sembahyang baca Quran pun tak bagus, baik tak payah baca Quran. Siapa yang cakap begitu, itu adalah khannas yang kita kata, oh ini dah khannas ni, minum cepat-cepat balik tuan-tuan. Kan? Ataupun tuan-tuan berani tegur. Pasal kalau kita benarkan juga, betul juga, bila tuan-tuan mula betul juga, itu adalah dal, itu adalah kesesatan. Dia mula masuk sikit sampai satu masa, ya, sampai satu masa kita rasakan bahawa sembahyang ni tidak ada nilai. Sembahyang ini tidak akan mencegah fahsyak wal munkar. Pasal kita rasa macam rupa-rupanya idea tersebut kita dapat daripada khannas, bukan dapat daripada Quran. Jadi macam mana kita nak melindungi diri kita daripada khannas ini? Kena baca surah An-Nas, kan? Bila kita baca surah An-Nas ini, insya-Allah tuan-tuan, kita mengetih, mengopi. Itu sebabnya mengapa Nabi baca maksurat itu kan. Salah satunya surah apa? Surah An-Nas, waktu pagi, waktu petang. Pasal kita tak tahu. Takkanlah kita nak tahu awak ni khannas ke tidak. Takkan nak macam begitu tuan-tuan kan. Dan khannas ini tak semestinya orang tu tak pergi masjid. Dia pergi je masjid kan, tetapi dia bawa idea-idea yang mengapa dia menyebabkan saya ini tidak kembali kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, bagaimana nak mendapat hidayah daripada tahap 2? Kita akan selalu mencari kelas-kelas Al-Quran ataupun agama. Nombor 3 hidayah, kita akan cari kawan-kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Macam mana kita nak capai tahap 4? Tuan-tuan, macam mana nak tahap 4? Salah satu daripada jawapannya ialah daripada ayat yang kita bincang tadi, ayat 157, iaitu apabila kita mendapat sesuatu ujian itu, kita membalasnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 156, 157. Iaitu apa? Apabila seseorang itu ditimpa musibah, dia menyatakan, ya Allah, segala apa yang aku ada ini milikmu ya Allah. Inna lillah. Biasanya kita baca ini waktu orang meninggal je kan. Orang meninggal begitu, inna lillah. Orang aksiden sebenarnya kita, walaupun tak mati tuan-tuan ya, kena baca juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tuan-tuan kalau rasa tak berapa sesuai kuat-kuat, tuan-tuan perlahan sikitlah cakap setakat ini. Pasal orang kita belum lagi didedahkan hidayah ayat ini. Jadi kalau kita cakap siapa-siapa yang mati kan, tak, baru aksiden, masuk hospital pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit hilang RM1 pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergigit ataupun tulang termasuk gigi contohnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi apa sahaja Allah cakap, dari segi takut, dari segi lapar, kurang dari segi harta, diri tak sihat ataupun kita sakit, wathamarat, bisnes tak jadi ataupun tak dapat A bagi adik-adik yang belajar sekolah, tak dapat keputusan straight A contohnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perspektif inna lillahi ini wa inna ilaihi raji'un ini luas, bukan sekadar untuk orang yang dah mati. Ya, kalau kita beramal dengan perkara ini, apa Allah cakap? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini mendapat salawat daripada Tuhannya. Tuan-tuan pernah tak dengar salawat pada Nabi? Pernah dengar? Pernah tak tuan-tuan mendengar salawat daripada Tuhan untuk tuan-tuan sekalian? Pernah tak dengar? Inilah yang kita baru dengar kan.
Allah berselawat kepada kita. Apa maksud selawat ini? Selawat ini adalah satu keampunan untuk kita. Keampunan. Ya, Allah berselawat kepada kita itu taklah macam kita selawat pada Nabi, ya. Selawat pada Nabi itu kita doakan untuk Nabi, ya, kita berinteraksi dengan Nabi. Tetapi di sini bagi orang yang kena ujian, dan kemudian dia respon dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang ini adalah orang yang mendapat salawat daripada Tuhan, iaitu keampunan, dan yang keduanya warahmah, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang sedang dipimpin. Rupanya Allah bagi ujian dalam hidup kita, tuan-tuan. Allah sedang pimpin kita, pimpin hidayah menuju ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit, kita kurang duit, kita adalah rasa takut, ada rasa lapar, itu semuanya cara Allah nak memimpin kita menuju ke syurga. Kalau kita tak baca ayat ini, kita tak tahu, kita rasa Allah kan, panas ke, sejuk sangat ke, lapar ke, apa sebagainya, kita rasa macam Allah susah betul lah hidup ni, kan begitu kan. Tetapi bila kita baca ayat ini, kita nampak, oh sebenarnya Allah nak ampunkan saya. Yang kedua, Allah nak beri kasih sayang pada saya. Yang ketiganya, Allah nak pimpin saya sampai ke syurga. Hidayah tahap 4. Kalau kita tanya tuan-tuan, ya, apa maksud rahmah? Kasih sayang. Penting tak kasih sayang daripada Allah? Penting? Penting. Kalau tak dapat kasih sayang, apa jadi tuan-tuan hari ini? Dia kaedah bila bertadabbur Quran ini adalah cahaya. Setiap ayat adalah cahaya. Kalau nak tahu cahaya itu terang tak terang, kita kena bawa yang gelap. Kalau dalam surah Ibrahim itu, ataupun dalam ayat surah Al-Baqarah pun, Allah bercakap tentang yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, ya, mengeluarkan kezaliman, kegelapan kepada cahaya. Semua ayat Al-Quran ni, setiap satu ini adalah cahaya. Dan nak tahu dia cahaya tu bagi hati kita, tuan-tuan, ya, nak rasa lebih terang tak terang, kalau kita tengok lampu ni kan, lampu ni kalau kita buka je atap ni, rasa-rasanya lampu ni bermakna ke tak bermakna, tuan-tuan? Tak bermakna dah, pasal dapat cahaya matahari, kan? Bila kita rasa bahawa dalam hidup kita, saya baca buku motivasi, saya dengar ceramah motivasi ke, training ke apa ke, pengalaman, saya rasa saya dah dapat cahaya dah. Tapi cahaya tu cahaya Pendaflor, Kalimantan. Ya. Bila datang saja Al-Quran, ia adalah burhan, dia adalah macam cahaya matahari, dia akan cancel out semua cahaya-cahaya Kalimantan ke, Pendaflor ke, bulb yang ada tu, semua tak jalan. Pasal apa? Dapat cahaya daripada matahari. Tetapi bila kita lihat kepada sesuatu ayat, kadang-kadang tak berapa terang sangat, kan? Tak berapa terang sangat. Bila baca saja, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika tuan-tuan baca terjemahan, nampak macam lampu tu lip-lap. Tak tahulah tuan-tuan faham lah kot, kan? Lampu tu macam kelam-kelam je, kan? Mengapa macam katanya ayat ini nur yang terangnya macam cahaya bulan ataupun matahari, tapi mengapa bila saya baca tu rasa macam biasa je? Begitu kan? Tuan-tuan kena datangkan, kena cuba tengok apakah sisi gelap bagi ayat tersebut. Ayat ni memang terang, tapi apakah dia punya problem, masalah yang diselesaikan? Bila kita tengok ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, bagi mereka mendapat salawat daripada Tuhan mereka, mendapat keampunan. Apa kesan kalau kita tak dapat keampunan daripada Allah, tuan-tuan? Apa kesannya? Orang dahulu, kalau mereka tidak diampunkan, pada zaman Bani Israel, ada yang terus kena sambar halilintar, peti pum kena kepada 70 orang yang ikut pada zaman Nabi Musa, mati. Ada yang kata pingsan. Itu orang zaman dahulu. Bila tak diampunkan, pum kena azab ataupun hukuman daripada Allah. Jadi sebenarnya bila kita tengok ayat ini, bila Allah menawarkan keampunan, penting ke tak penting, tuan-tuan? Penting. Belum lagi kita bercakap tentang rezeki kita tersekat, itu adalah kerana dosa. Memang gaji juga, kan?
gaji masuk juga 3,000 tu, tapi cepat je keluar kan, tak sampai 24 jam tu dah habis dah. Tapi ada masa 3,000 masuk, tapi dia lambat keluar. Pasal apa? Ada orang belanja, Allah selamatkan kereta kita tak pula pancit, tak pula karburator kena tukar kan, tak pula sakit giginya kena pergi klinik, kena bayar RM23, tak payah pula bulan tersebut. Bil elektrik pun tak berapa naik sangat. Semua perkara tersebut sebenarnya sebahagian besarnya kita tak dapat kawal, tak dapat kawal. Dan itu kesan daripada apa? Bila Allah ampunkan, ya, bila Allah ampunkan kepada dosa kita, maka Allah binakan kelancaran dalam hidup kita. Ada orang gajinya sikit je tapi boleh buat macam-macam. Ada orang gaji besar kan, tapi tak cukup-cukup, tak tenang-tenang. Itu yang pertama. Kalau warahmah, apa kesan kalau Allah tak sayang kita, tuan-tuan? Kalau kita tengok kat atas tu kan ada kipas besar tu kan. Kipas besar tu tanda Allah sayang kita ke tak, tuan-tuan? Kita ni kerana kasih sayang Tuhan lah kita dapat duduk dekat sini dengan aman, kita dapat cahaya matahari tu, tak payah bayar bil. Mak kalau sayang anak, ada ke mak masak bil baru boleh makan? Ada tak mak buat itu? Tak ada. Ayah sama juga kan? Ada tak ayah kat sini yang bil pada anak? Aku yang cari duit kan, kau makan, kau beli kedai RM2 tu sampai RM50, patutnya RM2 je, contohlah kan. Pergi lagi ke Luna tu kena bayar lagi berapa belah ringgit ke. Kemudian dengan dia punya truck tu macam-macam yang air RM10. Nah, bil. Tuan-tuan ada buat begitu ke kepada anak? Tak ada kan? Kerana tuan-tuan sayang pada anak kan. Pasal tuan-tuan sayang pada anak lah tak ada keluarkan bil tersebut. Dan Allah tidak pernah mengeluarkan bil kepada kita, tuan-tuan, kerana Allah sayang pada kita. Kalau Allah nak suruh kita, khususnya oksigen semuanya Allah nak kenakan bil, Allah boleh je. Ada tak orang yang dia nak bernafasnya kena bayar? Ada tak, tuan-tuan? Sekarang dekat dunia ni ada tak kes-kes terpencil nak bernafas je kena bayar bil? Ada? Tu yang masuk hospital yang kan kena beli mesin yang 12,000 tersebut, itu kena bayar bil lah tu. Boleh Allah nak bagi semua kita ni buat gitu? Boleh. Tapi Allah nak tunjukkan contoh-contoh itu bahawa Allah sayang. Kan? Jangan sampai ini dah sampai itu kan. Jangan sampai Allah sayang kita pula yang tak menghargai kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam anak lah kan. Mak dah masak elok-elok apa sebagainya, tak payah kena bil. Kemudian anak tu cakap, "Lah, makanan ni tak sedap langsung. Baik saya pergi McDonald yang saya boycott." Contohnya kan, okey. Jadi kalau anak cakap begitu pada mak dia, rasanya lepas tu mak dia nak masak lagi tak? Mungkin mak yang kasih sayang masak lagi kan. Tapi dalam tu dah terasa dah, okey anak aku ni kan. Allah bagi saja pada ahcong, pada mutusami, pada siapa-siapa yang tak sembahyang, tak menghargai pada Tuhan, Allah bagi juga. Tetapi bagi sampai sini je lah kan. Bagi sampai sini je lah. Di sana nanti Allah tak bagi dah. Pasal apa? Pasal dah beri tanpa bil pun tak menghargai. Minta untuk 50 minit je sehari, 10 minit pun tak boleh juga ya. Bukan kalau bayar bil pun 10 minit kali 5, 50 minit sembahyang kan. Tapi ada setengah orang dia tidak menghargai kepada cahaya matahari, satelit, semua ini adalah milik Tuhan. Termasuklah walaupun orang bukan Islam pun yang kaya raya buat duit dengan Maxis ke, dengan Celcom ke apa, tuan-tuan kan, dia pakai satelit signal daripada siapa? Daripada Allah. Allah sayang pada mereka. Mereka je yang tak berapa nak sedar mereka disayangi. Dan bila kita baca Quran, baru kita tahu, oh, barulah saya sedar. Ya. Maka kesannya apa, tuan-tuan? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang dipimpin hidayah Tuhan. Kerana dia selalu merapati kepada, mendekatkan diri kepada hudai. Ya. Faman tabi'a hudai. Siapa yang dekat-dekatkan dirinya dengan hidayahku, iaitu Al-Quran ini, tuan-tuan. Al-Quran itulah yang menyebabkan kita dapat hidayah tahap 2 program agama, tahap 3 orang-orang baik yang dia cakap pun
Tak ada macam tadi tu, yang khannas tadi tu, yang cakap kau tak payah baca Quran. Baca Quran pun kau bukan orang Arab, bukan faham pun. Dia tak faham, lepas tu dia cakap orang tak faham. Kan? Kita faham sikit-sikit pun okey tuan-tuan. Hari ni kita faham sikit. Lepas tu ada kuliah lain sikit lagi. Kemudian dengar dekat YouTube, dekat My Quran Time sikit. Jadi orang yang beramal soleh ini dia ada mindset kita boleh baiki sikit pun alhamdulillah. Pasal itu adalah kesungguhan kita untuk menghargai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah harapkan kita itu je, ikut rapat-rapat kepada hidayahku. Dan siapa yang ikut rapat-rapat, memang hidayah itu akan bawa je waste lah. Ini kan waste menuju ke syurga. Kita ikut je kan. Siapa yang ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ikut rapat-rapat maka selesai. Dia tahu bahawa dalam hidup kalau dia stres ketika dia sakit tersebut, tapi bila dia sedar, oh sebenarnya kaki saya, tangan saya milikmu ya Allah, inna lillah. Dia faham inna lillah itu segalanya ini, kami ini ya Allah milikmu. Jadi dia tak adalah tertekan. Kita ni tertekan tuan-tuan bila kita rasa apa yang ada itu milik kita. Satu contoh yang dibawakan dalam satu perkongsian sebelum ini, bagaimana nak mengamalkan inna lillah ini macam seorang penjaga parking. Penjaga parking. Penjaga parking kan kereta macam-macam tuan-tuan masuk kan. Audi-nya, Mercedes-nya, BMW-nya. Bila dia masuk, ataupun yang jaga parking valet. Tuan-tuan pernah tengok kan dekat hotel tu yang valet tu. Dia kan bila orang bagi kunci Mercedes, dia bawa Mercedes. Bagi kunci Audi, Audi dia bawa. Lepas tu bila orang tu nak pergi, dia pun dah pergi. Itu cara inna lillah diamalkan dalam hidup kita. Maksudnya apa? Masuk Audi tu dia tak masuk ke hati rasa macam oh ini milik aku ni. Kan? Pasal kalau Audi tu milik kita ataupun Mercedes tu milik kita, bila dia pergi apa jadi tuan-tuan? Alamak. Kan begitu kan? Dan Allah mengajar kepada kita bahawa anak kita, kereta kita, rumah kita, ni tangan kita, mulut apa sebagainya ini, Allah ajarkan inna lillah. Sesungguhnya kami ini semuanya ya Allah lillah, untukmu, milikmu. Bila kita boleh belajar macam attendance parking valet tadi tu, dia dapat banyak Audi ke Mercedes ke, dia bawa kali tu. Bawa sekali tu. Tapi dia bawa itu adalah bawa yang tidak melekat sampai ke hati, sampai tidak akan kecewa kalau Audi dan Mercedes itu pergi daripada hidupnya. Bukan mudah tuan-tuan ya. Bukan mudah. Pasal apa? Pasal rumah ke kereta kita tu kita cari. Kita cari. Tapi cari-cari pun sebenarnya itu adalah anugerah rezeki daripada Allah. Jadi ketika payah tersebut, Allah cakap tambah lagi satu lagi, inna wa inna ilaihi raji'un. Ketika sakit, ketika ada kepayahan musibah itu, kita masih lagi wa inna ilaihi raji'un, iaitu sesungguhnya kami ini kepadanya akan kembali. Sakit-sakit juga, tapi ya Allah kami ni akan kembali kepadamu ya Allah. Jadi kami akan buat yang terbaik. Ketika sakit masih lagi kami buat apa yang kau suruh. Sembahyang juga. Kalau tak mampu pergi masjid, saya sembahyanglah duduk ke, sembahyang baring ke, sembahyang berkelip ke. Yang penting ilaihi raji'un. Proses kepada Tuhan itu terus kita buat. Walaupun duit sikit pun tetap juga derma. 10 sen pun tak apalah. Kan? Walaupun saya susah macam mana, masalah ada, saya tetap juga pergi majlis agama. Kan? Pasal apa? Pasal memang engkau punya segala-gala. Engkau nak memberi ujian kepada kami ya Allah, pada keluarga kami apa sebagainya, engkau punya. Tapi kalau ketika engkau menguji kami ini, Allah ajarkan pada kita wa inna ilaihi raji'un. Kita mesti pastikan ujian itu membawa kita kembali ataupun makin dekat kepada ilaih, kepadanya, kepada Allah SWT. Jadi perkataan yang kita baca ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini amat besar maksudnya bila kita tadabbur Al-Quran. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, pada hari ini kita berbincang tentang kepentingan tadabbur Al-Quran ini kerana sebenarnya kita nak upgrade. Ya, kita nak upgrade daripada hidayah tahap 1 kepada tahap 2, kepada tahap 3, dan harapnya kita dipimpin sampai tahap 4 menuju ke mana? Ke syurga. Itu sebabnya siapa yang membaca Al-Quran di akhirat nanti, ya, akan
diberi ganjaran ikut kepada level Quran dia. Level Quran dia. Tapi kena ingat bahawa ia bukan sekadar baca. Ya, bukan sekadar baca. Ia adalah tilawah haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar tilawah. Dan tilawah itu maksud asal daripada perkataan tala, iaitu sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang diikuti, ya. Maksudnya baca diikuti oleh faham, diikuti oleh amal. Itu namanya tilawah haqqa tilawatih. Menurut pendapat Ibn Abbas, ya, maksudnya bukan sekadar baca yang tak faham ataupun faham yang tak diamalkan. Tetapi sudah pastinya lah proses untuk beramal itu mestilah cuba difahami. Dan kalau ada yang kata, oh kalau macam tu adakah saya kena faham tadabbur Quran, yang baca ni tak payah baca bahasa Arab ni? Pun tak betul juga. Baca pun kena buat tuan-tuan. Kalau boleh sampai hafaz. Pasal pengalaman saya tak menghafaz Quran banyak, ya. Saya sikit je. Tak macam Ustaz Zulfahmi, ya, mengajar anak-anak di MRSM. Ya, alhamdulillah tabarakallah, ya. Tapi bila kita tadabbur tuan-tuan, bila banyak kita bertadabbur, saya kena buat persediaan. Kira hari ni saya nak balik tengah hari ni sampai ke Shah Alam tu, malam ni bersedialah 3-4 jam lah tu kan, untuk buat persediaan besok nak masuk studio. Bila kita selalu tadabbur Al-Quran, kesannya ialah kita akan baca banyak kali ayat tersebut. Bila kita baca banyak ayat tersebut sampai kita terhafal ayat tersebut. Jadi ada dua sudut, ya. Kalau anak-anak kita yang sekolah rendah, sekolah menengah tu dia hafal tak faham, tak apalah. Dia ulang dia hafal. Tetapi orang dewasa, kalau dia mula tadabbur, ulang baca, pasal dia dah faham punya pasal, akhirnya dia mula melekat. Dan saya ada kawan saya yang dia menghafaz Al-Quran 6 juzuk pertama itu di Darul Quran di Kuala Kubu Baru tu, 6 juzuk tu lambat. Tapi lepas tu dia baca terjemahan, belum tadabbur lagi, dia baca terjemahan, dia boleh hafal 24 juzuk yang berbaki itu dalam masa sekitar 6 bulan. Pasal dia kata bahawa bila kita dah mula faham sedikit ini, dia punya hafalan itu akan menjadi lebih mudah lagi. Dan pengalaman saya sikit-sikit ini sebenarnya bila bersama dengan tadabbur Al-Quran, buat persediaan. Saya kerana buat persediaan, kan. Nak masuk studio memang kena buat persediaan, tak boleh main cakap je, kan. Jadi di situ sebenarnya sebagai satu semangat kepada tuan-tuan, ya, motivasi pada tuan-tuan, ambillah kesempatan untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin khatam, satu. Yang keduanya cuba tadabbur, ya, ikut My Quran Time satu, ataupun kalau perlu My Quran Time tu dia pendek je, ya, diskusinya. Tapi kalau perlu dicerahkan, minta ustaz-ustaz yang ada di sekitar sini untuk cerahkan. Agar apa tuan-tuan? Agar ayat-ayat ini kalau boleh sebelum kita pergi bertemu Allah, 604 muka surat ini kita pernahlah tengok ayat tersebut, kita tahulah sedikit apa maksudnya. Dan kalau ada yang kata bahawa saya ni taklah berapa pandai sangat, saya ni bukannya orang Arab, kita kena ingat saja tuan-tuan, dulu kita belajar bukannya kita ni orang yang lahir dekat London. Gitulah lebih kurang. Pasal saya lah tu, saya bukan lahir dekat LA, kan, dekat Los Angeles. Tetapi disebabkan pasal saya belajar sikit. Sekarang ni memang boleh bercakap bahasa Inggeris tu, kalau tak lancar sangat pun boleh faham orang cakap, kan. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa bahasa Arab Al-Quran ini berbeza dengan bahasa Arab biasa. Bahasa Arab biasa ada 17,000 perbendaharaan kata, lebih kurang, yang bahasa Arab standard. Bahasa Arab Al-Quran ini ada 1,700 saja, antara 1,600 hingga 1,800, itu saja kata akarnya. Dia berulang-ulang saja. Kalau perkataan tadabbur daripada perkataan dabara, 44 kali berulang dalam Quran. Nak ceritanya, belajar satu perkara, dabara sesuatu yang di belakang. Kalau dubur, organ di belakang. Dabara, tadabbur, berfikir, kesan di belakang. Kan kita dah faham dah tu. Sekali belajar je kita dah dapat dah sampai 44 perkataan. Dalam Quran ada 70,000 perkataan yang bercampur-campur tadi tu. Tapi kata akarnya, tadi kita dah belajar satu, kan, ada 1,600 lagi, 1,599. Kalau tuan-tuan baca apa, syakara dah tahu dah, kan, sabara dah tahu dah. Jadi kalau kita terus belajar dalam hidup kita ini, katakan setahun kita belajar 300 perkataan, 5 tahun saja tuan-tuan menguasai semua kata akar dalam Al-Quran. Berapa tahun? 5 tahun. Ramadan 5 tahun daripada sekarang, kalau tuan-tuan kita masih hidup lagi, imam baca 99%, ataupun katalah turun sikit, 95%, tuan-tuan dengar saja, tuan-tuan tahu dah imam baca apa yang dicakap.
Cuma cabarannya kita dalam kurikulum pendidikan, ya, kalau tak sekolah agama, malah sekolah agama pun kadang-kadang tidak menekankan tentang menghafaz kata akar bagi bahasa Arab Al-Quran, ya. Jadi kalau katakan ada peluang tuan-tuan belajar sedikit bahasa Arab Al-Quran ini, hafal sikit-sikit setahun 300 perkataan, maksudnya satu hari satu perkataan. Kita doakan agar tadabbur Al-Quran ini kita buat di luar solat. Ketika imam baca, tuan-tuan datang saja. Para sahabat bila mereka datang, mereka tak datang kuliah maghrib pada zaman Nabi, mereka datang solat maghrib. Pasal solat maghrib itu ceramah bagi mereka. Bila imam baca, Nabi baca surah Baqarah itu 2-3 halaman, mereka dengar ceramah daripada Nabi dalam solat. Pasal apa? Pasal mereka tadabbur Al-Quran. Pasal kita bukan orang Arab, maka harapnya kita belajar sikit-sikit ini. Dan kalau ada kelas lah, ya, carilah ustaz mana-mana boleh. Ustaz, satu hari satu perkataan, buat dalam WhatsApp contohnya kan. Tak payah datang kuliah macam ni, dalam WhatsApp je, hari ni perkataan ni, besok perkataan ini, ya. Kita doakan adalah ustaz yang buat begitu, ataupun kalau ada ustaz tu perlukan bantuan ke, kan, pasal sekarang kita ada WhatsApp kan, kita dah boleh dah setiap hari tu ikut je. Dan lepas tu kita harapkan kalaulah, ya, 5 tahun kita belajar tuan-tuan, dengan santai-santai sahaja begitu, kita insya-Allah tidak lagi asing dengan hidayah daripada Tuhan yang Allah turunkan sebagai kesungguhan Allah nakkan kita ikut betul-betul jalan Allah, sila kembali balik ke syurga Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi itu adalah sedikit kepentingan tadabbur Al-Quran pada hari ini, untuk tuan-tuan bawa balik nanti, ya, ketika solat kita tahu bahawa ya Allah, saya ihdinas siratal mustaqim tahap 1 ni nak upgrade tahap 2, 3 dan kalau boleh ya Allah sampai tahap 4. Puncanya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Quran dalam majlis begini, ya, tadabbur Quran bila kawan-kawan kita mengetih tu, dia punya perkataan pun membawa kepada hidayah Allah. Dan kesungguhan kita bersama Al-Quran ini, harapnya Allah izinkan kita bercakap dengan Allah. Kali ini Allah bercakap dengan kita, tapi Allah bercakap di syurga nanti, mengalu-alukan kita dengan perkataan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam kesejahteraan, perkataan yang Allah ucapkan di syurga nanti kepada kita semua insya-Allah. Kerana apa? Allah bercakap dengan kita pasal di dunia ini tuan-tuan suka sangat mendengar, membaca, memahami perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Mungkin ada 10 minit sebelum pukul 11 ni kalau ada soalan ke apa ke. Kalau tak ada, kita habis dululah pada hari ini. Assalamualaikum. Itu bukan soalan. Ada soalan. Ada soalan. Okey. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan hutang. Mana dalam Quran ini dia cerita macam mana dia tak betul kan. Sebab dalam realiti itu memang jelas macam benda-benda di rumah semua tu kan, kena hutang. Lepas tu kalau nak berniaga kadang expand bisnes apa kena hutang juga kan. Lepas tu ada juga sekarang ni ada macam Western scholar, dia cerita dengan idea tentang future money. Lepas tu yalah, so dalam akuan tu dia cerita dia saranan dalam bab hutang ni. Lepas tu yalah, hutang ni yang saya tahu dia menimbulkan keresahan di malam hari dan penghinaan di siang hari. Betul tak? So kalau dari segi dalam mana nasihat dalam kepada dia macam mana? Baik. Terima kasih atas soalan, pertanyaan tuan berkaitan dengan hutang. Ya, ini adalah perkara yang berlaku dalam masyarakat dan di dalam Al-Quran memang ayat paling panjang berkaitan dengan hutang. Dan antara hujung-hujung ayat surah Al-Baqarah ini, kita dah belajar tadi kan, surah Baqarah cerita pasal kepimpinan, tetapi rupanya hujung-hujung itu banyak pula cerita pasal hutang. Ya.
Sehingga kan mengapa, apa kaitannya hutang, kemudian Allah cerita pasal langit dan bumi? Kerana Allah pemilik langit dan bumi ini, Allah boleh bantu kita untuk uruskan hutang. Syaratnya kita kena ikut cakap Allah bagaimana berhutang. Baik. Jadi apa sebenarnya hutang? Hutang ini adalah salah satu elemen dalam ekonomi dalam Al-Quran, dalam Islam, ya. Allah cakap ada juzuk yang ketiga tu cerita pasal infak, kemudian cerita pasal riba, pasal jual beli, dan juga pasal hutang. Jadi sebenarnya institusi ekonomi Islam ini sebenarnya dia ada infak dan jual beli. Yang haramnya adalah riba. Masalahnya apa? Masalahnya orang-orang Yahudi, mereka berkurun-kurun lamanya itu mereka ambil bahagian riba. Dan riba bagi mereka ialah boleh buat pada selain daripada Yahudi. Dia tak akan buat sesama dia. Riba tidak akan buat sesama dia, dia akan buat kepada orang lain, dan sistem itu diguna pakai, disebar seluruh dunia sampai tahap ini. Orang beli nak pasal tak sabar nak dapat TV besar. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi ke satu kedai yang ada warna kuning tu, kan. Kemudian dia pun dapatlah bawa TV besar balik cepat, dan bayarlah sampai 5 tahun, 10 tahun, daripada harga TV tu 3,000 boleh jadi sampai 10,000, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal awalnya itu ialah jual beli halal, tapi bila masuk riba saja, maka dia dikira berhutang, dan dia tambah lagi dia punya bayarannya, dan itu menekan kepada masyarakat. Jadi hutang asalnya okey. Hutang asalnya okey, tetapi bila campur riba, dan kemudian hutang itu adalah hutang yang sebenarnya di luar kemampuan. Ini kita kembali balik kepada ayat 3 surah Al-Baqarah. Pengurusan keuangan, pengurusan, dia tak nama keuangan, dia namanya pengurusan rezeki, ya. Pasal bila kita tengok alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, yang ketiga apa, tuan-tuan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada sebahagian rezeki mereka infakkan. Itu cara menguruskan rezeki. Tapi sebelum infak, Allah cakap rezeki dahulu. Rezeki itu apa? Rezeki itu kalau zaman sekarang ini dinamakan kekayaan, wealth, ya. Kena dibina, dicari. Kemudian perlu diurus, perlu dilindungi, perlu dijaga, ya. Protection tu, itu yang orang ambil takaful tu. Kalau orang tak faham tentang konsep rezeki ini, dia rasa takaful tu buat apa? Itu orang nak duit je. Dia terlupa bahawa ada takaful, dulu orang nama insurans, ya, sekarang ni yang Islamik punya takaful adalah kalau dia bayar rumah ke, kalau dia ada kereta contohnya, kan. Kalau dia tak ambil takaful, kalau apa-apa ujian berlaku, boleh dia cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi pasal dia tak ambil ayat 3 tadi tu, dia kena protect, lindungi kekayaan ataupun rezeki Allah bagi pada dia. Caranya apa? Itu yang orang beli takaful. Bila nak insurans, kan, bila renew license tu ada takaful ataupun insurans tersebut. Itu sebenarnya adalah sebahagian daripada cara untuk menguruskan rezeki. Cuma cabarannya apa, tuan-tuan? Pelindungan ke preservation ini sampailah harta itu boleh dikekalkan, dan bagaimana ianya boleh diwakafkan ataupun difaraidkan, itu semua elemen yang cabarannya benda itu kurang dibincangkan di dalam kuliah-kuliah agama. Bab-bab duit ni orang rasa macam luar surau. Bab yang nak bina macam mana nak tambah pendapatan, macam mana kita nak menambahkan pendapatan bagi qaryah di sini agar mereka boleh bayar hutang kereta mereka daripada 9 tahun jadi 7 tahun. Tuan-tuan rasa topik tu ada tak orang bincang dalam surau? Kalau di Penang saya tak tahu, tapi kalau di Selangor jarang-jarang ataupun kosong. Satu ialah kerana tajuk itu surau tak jemput, kan. Yang keduanya, yang bercakap pun tak ada kepakaran. Tak ada kepakaran. Tapi sebenarnya ada ustaz-ustaz yang memang ada kepakaran untuk pengurusan rezeki ataupun pengurusan keuangan ini, yang sebenarnya perlu dilatih ataupun perlu dididik dalam masyarakat. Jadi kembali balik kepada perkara tadi itu, hutang. Hutang ini, tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, bagaimana menguruskan hutang, kita kena minta daripada Tuhan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
wa a'udzubika min ghalibatid dain wa qahrir rijal. Hutang adalah punca stres paling tinggi selepas daripada wa qahrir rijal, orang nak belasah kita. Kalau ada di kanan kita ada musuh nak belasah kita, itu paling tinggi lah kan, kita takut nak keluar daripada rumah. Tetapi yang lebih rendah sikit adalah namanya ghalibatid dain, hutang yang mencengkam. Apa maksud hutang mencengkam? Sebulan tak bayar, 2 bulan tak bayar, 3 bulan tak bayar, tiba-tiba ada pagi-pagi orang call. Kan? Kita nak keluar rumah pun rasa takut pasal kereta bergerak saja, bersedialah. Adalah 2-3 orang tahan, bersedialah untuk kereta itu ditarik. Itu namanya ghalibatid dain. Ya. Jadi macam mana nak selesaikan perkara ini? Doa tadi itu satu. Dan ada yang tanya, doa tu nanti apa jadi pada saya? Bila kita bermohon pada Allah, Allah akan bukakan kepada kita jalan hidayah. Yang tadi kan, faman tabi'a hudai, siapa yang ikut pada hidayah Allah. Salah satu hidayah Allah dalam ayat 186 surah Al-Baqarah itu adalah minta kepada Allah doa. Pasal Allah dekat, Allah akan bantu kita. Baik. Jadi lepas itu apa? Kita akan dapat, tuan dapat hidayah untuk tanya. Kan dalam program agama ini hidayah tahap 2. Tahap 2. Nak buat ni tahap 3. Nak buat tak nak buat bergantung kan pada semua. Tapi begitu, oh, rupanya hutang ini saya tanya dan saya dapat pencerahan daripada agama, daripada Quran, itu tahap 2. Okey. Jadi apa ideanya? Ideanya hutang ini kita kena doa, dan nanti ada orang yang boleh cadangkan pada saya. Tiba-tiba saja Allah hantar orang, dia kata, awak nak bayar hutang awak nak bayar hutang apa? Saya sebenarnya tertekanlah dengan rumah saya tu. Saya nak bagi dia, sama ada saya nak bayar cepat ataupun saya nak bayar dengan income tambahan. Mungkin orang tu datang kepada kita, dia kata, okey, awak nak tak ada peluang pendapatan tambahan? Begini. Ya. Tapi ideanya apa tuan-tuan? Kita kena mulakan dengan apa dulu? Doa. Doa. Pasal bila kita berdoa, maka bersedia ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu Allah cakap, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa, kalau kita doa, Allah jawab selepas kita doa ke, semasa kita berdoa ke, sebelum kita berdoa? Jawapannya tuan-tuan, ketika kita berdoa, Allah jawab sebelum ke, semasa ke, selepas? Siapa yang kata sebelum? Siapa kata semasa? Siapa kata selepas? Yang tak pasti turun tangan. Jawapannya adalah semasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi biasa kalau tanpa panduan hidayah daripada ayat 186, kita akan jawab apa? Selepas. Biasa kan? Doa. Amin. Okey, tunggu. Mana dapat ni? Mana? Kan? Selepas kan? Tapi Allah jawab idza da'an. Ketika dia berdoa itu saja, bila tuan-tuan mengangkat saja ya Allah, tapi syaratnya doa mesti daripada kehambaan ya, mesti syaratnya wa idza sa'alaka ibadi, daripada seorang hamba, bukannya Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa kalau macam itu bukan hamba, itu adalah orang yang terpaksa. Seorang hamba, ya Allah tolong ya Allah, siapa lagi aku nak minta. Kalau kita doa dengan jiwa kehambaan, pada waktu itu boom, Allah tengah hantar para malaikat untuk memberi signal. Adalah orang yang akan ni, jadi kita tunggu ke kena cari? Sekali lagi tuan-tuan, kalau kita nak ikut hidayah Allah, tunggu ke cari? Cari. Faman tabi'a itu cari. Dan lepas cari itu, tuan pun cari dengan tanya, macam mana ya kalau hutang ni? Satu, doa. Yang keduanya ialah pergi cari apa? Kelas-kelas agama berkaitan dengan keuangan dan hutang. Ada je banyak ya. Baru ni saya berbincang dengan 2 orang pakar hartanah dan juga pakar keuangan. Dia dah memang otai lah dekat Malaysia ni. Saya kata jom kita buat kajian. Modul dia dah bagus, A. Saya boleh letak modul dia A. Tapi saya kata kalau nak jadi A+, kena tengok Quran cakap apa pasal pengurusan hutang, pengurusan harta ya, bagaimana keutamaan dalam infak, semua perkara itu kena tengok dalam Quran. Jadi kami sekarang ni tengah rancang, dan pada hujung bulan November itu akan buat program dengan koperasi. Kita tengok ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keuangan, rezeki dan hutang. Macam mana uruskan perkara tersebut. Jadi kalau tuan pergi cari orang-orang begitu, cari kelas agama, itu tahap 2. Tahap 3 apa? Cari kawan-kawan network yang memang dia tu memang boleh cakap pasal rezeki, keuangan, tapi mestilah apa?
bukan khanas. Jangan cari yang kau pergi pinjam alung kan, lepas tu kau pergi beli kowe tu 20, kemudian kau jual harga markup sampai 200%. Itu idea scammer. Tuan-tuan jangan pergi, kalau jumpa kawan begitu dia suruh pinjam alung, jangan. Dah confirm tu riba kan, yang apa, keuangan belisin tu kan, yang tepi-tepi jalan. Kalau dekat Selangor tu dia banyak dekat tepi-tepi traffic light tu nombor-nombornya, pinjam hari ni lulus hari ni, yang itu kan. Kalau itu alung, itu memang confirm, itu memang jangan, pasal itu memang Allah berperang dengan kita, Allah memerangi kita pasal riba tersebut. Jadi cari majlis program keuangan dalam Islam, dalam Quran. Ya, kalau katakan tuan berminat, nanti pun saya boleh refer kepada yang saya tengah berbincang tu, ataupun cari kawan-kawan sekitar sini. Orang Penang ni banyak kaya-kaya kan. Jadi kadang-kadang luar tak kaya, tapi duit dalam akaun tu zakat sampai berpuluh ribu tu kan. Cari orang-orang tersebut, mungkin ada di kalangan Korea di sini, borak dengan mereka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau kita berdoa dan insya-Allah Allah jawab. Pasal kita bercakap dalam hati kan, ya Allah, aku ni banyak hutang, aku tak nak kalau boleh menjelang umur 40-45 tu hutang aku dah kosong. Kena ada azam begitu tuan-tuan ya, yang belum umur 40 lagi lah. Yang dah umur lebih 40 tu, kalau boleh segerakan hutang tersebut dikurangkan. Ya, jangan tambah hutang. Kalau tambah infak okey. Ya, kalau tambah derma, tambah zakat itu okey. Itu mindset yang Allah bawakan, wa aqimus solah wa atuz zakah. Ya, orang Islam ini sebenarnya ialah dia mesti jaga solat dan dia mesti ada mindset memberi zakat. Ya, jaga solat, zakat, zakat. Jadi bukannya untuk jaga solat bertambah hutang. Kan? Tapi saya income saya sikit, macam mana saya nak tambah? Itu sebabnya kita kena pergi kepada program tadi yang ada wealth creation, ya, pembinaan rezeki ataupun membina, menambahkan rezeki, kemudian wealth management, kena urus. Pasal ada orang yang dia dapat gaji, awal-awal lagi pergi KFC dulu kan, awal-awal lagi dia nak belanja anak dia, belanja tinggal sebenarnya dia kena ada portion yang dia kena simpan sikit, kaedah Nabi Yusuf ya. Jadi semua nilai-nilai itu dalam masa yang pendek ni saya bagi preview, tapi harapnya tuan, saya doakan agar dapat jawapan daripada Quran dengan menghadiri program ilmu yang membicarakan tentang bab ini, ataupun tidak mustahil surah Al-Husna ini kan. Satu masa nanti bulan berapa, bulan 1 ke, kalau katakan saya datang di sini, saya panggil yang bahagian keuangan itu buat modul pengurusan rezeki dan keuangan di dalam Al-Quran. Pagi sampai Zuhur tersebut dapat idea tersebut, dan harapnya ia sebagai satu peluang untuk semua, dan termasuk anak-anak kita. Pasal untuk maklumat tuan-tuan ya, saya dapat maklumat daripada USIM, sekitar 40% pelajar yang ditawarkan pergi ke USIM, mereka tak datang, mereka tak masuk universiti. Satu, sama ada dapat universiti lain. Dua, kerana tak ada duit. Tiga, pasal nak jadi Grab ataupun jadi TikTokers, TikTok kan. Itu jenis lain lah tu. Tapi sebahagian besarnya itu tak ada duit. Jadi saya cadangkan pada cikgu-cikgu yang ada kat sini, kalau ada ya, sampaikan pada cikgu-cikgu sekolah menengah tingkatan 4, tolong survey pelajar ini, mereka ada berapa saving untuk masuk universiti. Kena ada statistik itu. Kemudian kalau katakan kita ada data tersebut ya, data tersebut, tanya pada pelajar tersebut, ada tak planning untuk saving untuk universiti, katakan lebih kurang 3,000 untuk masuk kan, ada tak planning menjelang masuk universiti dalam masa 2 tahun ada 3,000. Walaupun dia tak ada duit tuan-tuan ya, kalau kita ada data pelajar yang cemerlang, tapi savingnya ada RM10 saja nak masuk universiti, sekolah boleh bagi data pelajar ini kepada orang-orang yang di luar sana ya. Bila saya jumpa ramai orang, mereka ni adalah orang yang 2-3 ribu ringgit ni mereka petik jari saja untuk sponsor. Tapi mereka nak sponsor siapa? Pelajar yang cemerlang. Dia bukan Petronas, bukan JPA, ini orang personal. Jadi apa kata kalau katakan tuan-tuan ada cikgu-cikgu di sini ya, sampaikan pada mereka, dapatkan statistik ini, kemudian kita kata pelajar ini kamu kena perform, dan kita cari berapa 5-10 orang yang akan memberi dana kepada orang pelajar yang perform ini untuk masuk universiti, dapat scholarship 3,000. Lepas tu dia carilah duit lain daripada mana-mana kan. Tapi nak ceritanya apa, planning untuk saving, untuk simpanan untuk masuk universiti ini
sebenarnya perlu bermula sejak paling lambat tingkatan 4. Kalau tidak apa, dia belajar bersungguh-sungguh, dapat masuk ke universiti, tapi sampai masanya mak cakap tak ada duit, pergi McDonald. Dan baru ni saya ke UUM, naib chancellor pergi turun ke Batu Pahat, minta untuk pelajar tersebut daftar ke UUM. Pasal mak dia cakap tak payahlah pergi, pasal kamu orang pertama dapat masuk universiti tapi kita tak ada duit, kamu teruslah kerja McDonald. Naib chancellor kena pergi jumpa McDonald untuk minta izin berhentikan dia, dan dia pergi. Dan baru ketika saya berceramah baru ni, saya jumpa pelajar tersebut dengan mak ayah dia. Memanglah orang kampung tuan-tuan ya, tapi nak ceritanya apa, masyarakat kita sebahagiannya tak cukup duit, tetapi ada juga yang ada duit. Kita kena jumpakan. Dan peranan ini adalah peranan bagi orang-orang yang bersama dengan Al-Quran tu utamanya. Mudah tuan-tuan, mudah. Pasal orang yang ada Quran, dia tahu bahawa kalau dia ada duit lebih itu, dia mesti tolong orang lain. Dan masyarakat kita ni penuh dengan kedermawanan. Jadi harapnya mungkin tuan ya bertanya pasal hutang tadi, tapi saya bawakan tentang konsep ekonomi dan juga rezeki di dalam Al-Quran. Satu modul yang penting orang Islam kena belajar. Selain daripada solat, banyak ustaz mengajar tentang wudu, macam mana angkat takbir, macam mana doa iftitah. Tapi bab wa mimma razaqnahum yunfiqun itu juga perlu diajar serius. Kita tidak mahu masyarakat kita ini ya, orang Islam ni kaya je sebenarnya ya, tetapi bila dia tak diuruskan dengan baik, bila uruskan baik jadi surah Al-Husna yang cantik. Bila diuruskan baik rezeki, maka insya-Allah qaryah Al-Husna di sekitar sini yang bab-bab hutang, bab riba, apa sebagainya ini dapat diuruskan dengan cara yang terbaik. Dan itulah wa aqimis solah ataupun apa wa yuqimunas solah, itu dalam surah Al-Husna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, di luar qaryah Al-Husna, itu perlu diperjuangkan untuk menjadi orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu a'lam. Ada soalan lain ke? Ada lagi tak soalan ni? Oh, satu soalan sini. Kita kena pakai mic tu kot. Kita tengok belakang tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang isu masalah di Palestin. Mungkin Ustaz boleh huraikan ayat yang berkata kita tentang jihad dan sokongan umat Islam terhadap perjuangan Palestin. InsyaAllah Ustaz. Baik, terima kasih. Semalam saya bawakan tajuk ini di surah Al-Muttaqin. Saya ulang sedikit apa yang saya dah sampaikan, iaitu dalam Al-Quran ini ada 7 surah yang berkaitan dengan kemenangan umat Islam akhir zaman ya, iaitu surah Al-Isra, kemudian surah Al-Hasyr, surah Al-Hadid, surah Taghabun, surah As-Saff, surah Jum'ah dan juga surah Al-A'la. 7 surah ini tuan-tuan perlu kita baca, fahami apa isi kandungnya untuk kita membantu umat Islam di Palestin. Kita salah satu seruan daripada surah Al-Isra adalah infak ya. Tetapi selain daripada infak adalah baca Quran dan jaga solat ikut saf. Kalau katakan kita pernah, siapa-siapa tuan-tuan pernah terlibat dengan demonstrasi, demo untuk mengkritik Israel menyerang kepada Palestin, itu kadang-kadang sahaja. Tapi dalam 7 surah ini Allah inginkan kita demo setiap hari. Iaitu demo ni kat mana? Demonya dekat saf masjid. Pasal surah Al-Isra itu surah berkaitan dengan Nabi dapat hadiah paling besar, kena ambil ke atas. Kalau Quran Allah turun sikit-sikit kan, 23 tahun, tapi solat kena ambil ke atas. Kena ambil. Maksudnya apa? Ia amat istimewa dan memang istimewa, dan itu perlu dijaga untuk Allah bantu kita. Kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Nak minta tolong dengan Allah ini dengan sabar, dan puncaknya itu dengan salat. Jadi salat ini adalah bila kita demo setiap hari, demo tu maksudnya kita beritahu pada Allah, ya Allah kami perlukan pertolongan untuk bantu kepada umat Palestin di sana. Kalau umat Islam majoritinya berbuat demikian, nombor 1 solat, nombor 2 dalam solat tu dia baca Quran yang dia faham untuk dia mengamalkan isi kandung Al-Quran tadi ya. Dan juga yang ketiganya infak, itu yang dinyatakan dalam surah Al-Isra, Allah pasti bantu.
ya, yang sekarang dibuat oleh orang-orang di Malaysia, dalam konteks Malaysia, kalau saya tengok di Shah Alam ataupun di Selangor, ialah demo. Dan juga demo tu sekali bila 1000 orang mati kena bom, demo keluar kan, 1000 lagi ataupun kena bom lagi, demo lagi dekat depan kedutaan US. Tetapi yang SAF itu dia tak berapa nak tambah sangat. Dia sebenarnya demo yang sekali itu kena buat untuk beritahu pada dunia, tapi demo yang setiap hari ini kita kena beritahu Allah bahawa kami ni perlukan pertolongan daripada-Mu ya Allah, tolong bantu umat di Palestin sana. Dan dalam 7 surah Musabihat ini Allah beritahu, kalau kita nak tahu umat Islam ini dibantu dan menang, Palestin menang. Tapi keywordnya apa? Umat Islam. Bukannya orang Palestin sahaja yang kena berjuang nanti menang, tak ada. Memang confirm tak menang. Mana nak menangnya dengan satu US nak pergi bantu Israel apa sebagainya. Tetapi ada satu kuasa yang boleh kalahkan semua perkara ini. Namanya siapa? Allah. Dan umat Islam kena demo setiap hari, ya, kalau orang lelaki dekat masjid ini untuk pastikan ya Allah tolong. Dan itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dia latih orang Bani Israel itu daripada Mesir nak masuk ke Baitul Maqdis tu, tak masuk-masuk 40 tahun, berpusing. Ya. Nabi Musa latih tarbiyah mereka, tak dapat masuk sampai Nabi Musa wafat. Yusha bin Nun anak muridnya itu yang memimpin kerana mereka jaga solat, jaga kepada Taurat. Maka dengan sebab itu mereka bila banyak hittah, banyak memohon ampun. Kita ni istighfar lah, banyak istighfar, Allah izinkan Bani Israel masuk ke Palestin suatu masa dahulu. Bani Israel ni orang beriman, tuan-tuan ya, kena faham. Ini bukannya Yahudi dengan Bani Israel dua istilah yang berbeza. Jadi sama macam kita, kalau kita nak bantu kawan-kawan kita di Palestin sana, tolong beritahu pada kawan-kawan lain, tolong demokan Quran ini setiap hari, tolong baca, faham betul-betul, ya, dan demo setiap hari dalam solat berjemaah, terutama orang lelaki. Maka insya-Allah itu cara membantu mereka, kerana mereka memang memerlukan doa kita. Dan doa kita bukan sekadar doa di mana-mana, tuan-tuan ya. Doa yang paling bagus ialah bila kita doa semasa solat ataupun selepas kita solat di masjid-masjid, pasal kita nak memperjuangkan Masjidil Aqsa. Kan? Kita nak memperjuangkan Masjidil Aqsa. Tapi sebelum perjuangkan Masjidil Aqsa, kena memperjuangkan Masjidil Husna. Itu dia punya point dia. Kalau kita kata Masjidil Aqsa, dapat Masjidil Aqsa nanti suruh semain subuh, Masjidil Aqsa tak penuh juga, tuan-tuan. Jadi ini bukan jawapan saya ya. Ini sebenarnya dalam surah Al-Isra itu memang Allah sampai guna istilah apa? Innal Qur'anal Fajr. Sesungguhnya Quran pada waktu fajar itu merujuk pada salat subuh. Kana mashhuda, itu disaksikan oleh malaikat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau malaikat saksikan orang sembahyang subuh, ya, malaikat inilah yang akan menebas kepala semua orang-orang Israel Zionis yang menyerang umat Islam di Palestin. Pernah membantu Badar, pernah membantu Ahzab dahulu kan? Malaikat yang sama, daripada Tuhan yang sama. Tapi sekarang Allah tak nak bagi bantuan lagi, pasal orang Islam sebenarnya tak cukup serius untuk membantu umat Palestin. Dan kita pun kadang-kadang mungkin tak serius sangat kot nak menang kan? Demo sekejap je menang betul, okey dah, tak apa, life as usual kata orang putih kan? Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena ambil panduan daripada Quran. Hidup kita perlu betul-betul nak kemenangan daripada Tuhan. Kalau kita tak nak, nanti ada satu kumpulan yang nak, kumpulan ini yang akan menjadi kumpulan yang memenangkan Palestin dengan izin Allah. Tak naklah kita jadi orang yang tertinggal. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Quran, salat dan infak. Memang dalam surah Fatir Allah cakap, siapa guna 3 kaedah ini, banyak ulang dalam Quran, lan tabur, tidak akan rugi. Di sini tak rugi, di sana tak rugi. Dan kita doakan pada semua qaryah Al-Husna ini terus bersama jaga Quran, salat dan infak ini. Kita kena ubah. Di sana itu sudah berlaku, kalau kita kata itu Palestin, tak sampai lagi ke Malaysia. Ataupun nanti orang kata itu dah sampai ke KL, tak sampai lagi ke Penang. Itu dah sampai ke Butterworth, tak sampai lagi ke Kuala Batas. Itu baru dekat kawasan Fahim sana tu, Masjid Fahim, tak sampai lagi ke
al-husna. Kalau cara macam tu cara fikirnya, itu memang amat bahaya tuan-tuan. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan adalah orang yang sedar perkara ini. Tolong maklumkan kepada kawan-kawan yang mungkin tengah ada urusan lain di luar sana, insya-Allah. Baik. Di sebelah sana ada ke? Tak. Orang Muslimat Tak ada. ada soalan. Ustaz, ada soalan sikit. Jadi hidayah itu milik Allah. Ramai orang kata itu Ustaz. Kalau sekarang ni kalau kita nak tarbiyah, kita nak ajak orang main bagi dan baikkan, orang akan kata hidayah itu milik Allah, bukan milik hang pun, kan? Kami tahulah apa benda yang kami buat, kan? Okey, bagi kami pula Ustaz, cabaran sebagai pengurusan surau, kan? Kita pun ada kadang-kadang kita nak seru orang untuk main surau, untuk main jemaah, bukan sekadar orang kata kita main untuk kuliah-kuliah yang kita adakan, tapi kita nak seru orang untuk main ke surau ni untuk sembahyang pun kita agak ada kekangan, bukan ada cabaran Ustaz. Jadi apa kaedah ataupun apakah saranan Ustaz untuk kita tarik jemaah ni bagi ramai supaya mereka tak kata kita di peringkat pengurusan ni bukan sekadar husna, ni bukan hak mereka saja, tapi sebenarnya kita nak gambarkan, kita nak kita nak cakap ke orang bahawa husna ni sebenarnya adalah milik semua. Baik, terima kasih diucapkan. Soalan bagaimana kita nak menarik lebih ramai lagi solat, ya. Solat ini tuan-tuan kita kena faham bahawa wajibnya itu bukan di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang wajib itu bila Isra Mi'raj. Maksudnya sudah di fasa-fasa akhir di Mekah itu sendiri. Jadi apa yang Nabi buat di peringkat awal sama juga macam menutup aurat. Menutup aurat ni zaman Nabi dah di Madinah. Bercakap tentang apa lagi? Haji, puasa, itu semua di Madinah selepas Nabi berdakwah 13 tahun. Jadi apakah isi dakwah Nabi, ajakan Nabi pada peringkat 13 awal tahun pertama itu? Banyak berkaitan dengan tauhid. Ya, kalau kita tengok di dalam Al-Quran ini pun 2/3 Al-Quran ini adalah berkaitan dengan makiyah. Makiyah, ya, maksudnya banyak pasal tauhid, banyak pasal akhlak, ya. Maka apa yang perlu dibuat sebenarnya, salah satu kaedah Nabi ialah kita buat makan-makan. Makan-makan. Sebabnya makan-makan ini sampai diangkat dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya, sampai tahap begitu sekali. Kalau orang balik haji itu, haji mabrur itu adalah yang memberi salam dan memberi makan. Nabi masuk ke Madinah itu ada 4-5 perkara, kan? Salah satunya beri salam, beri makan, hidupkan malam, ya, dan juga ada satu lagi, rapatkan silaturahim. Jadi formula Nabi masuk ke Madinah itu, ya, formula Nabi masuk Madinah itu adalah formula untuk kita membuat transformasi di peringkat qaryah kita. Beri salam maksudnya ialah kita buatlah program-program memberi salam, kan? Buat program basikal ke program apa yang menyebabkan kita memberi salam dan menyapa kepada ahli qaryah, nombor satu. Ya, memberi makan, buat jamuan ke, ya, sama ada jamuan itu buat dekat sini ataupun jamuan itu masak kat sini kemudian hantar ke rumah. Al-husna, datang ke rumah, maksudnya makanan tu datang ke rumah. Jadi dia oh ada pula makanan, lebih kurang begitu, kan. Kemudian apa, merapatkan silaturahim, apa-apa saja aktiviti silaturahim, dan juga menghidupkan malam itu, maksudnya satu tarbiyah untuk hidupkan malam ini. Konsepnya ialah personal development. Zaman orang dulu dia tak ada program motivasi apa sebagainya. Motivasi mereka itu dibina dengan apa? Solat malam. Ya, kalau zaman sekarang ni bolehlah buat program pengurusan keuangan ke, pengurusan keluarga ke. Kalau tak dekat sini pun dekat sekolah-sekolah sekitar sini, sehingga kan orang rasa al-husna, dan juga program-program untuk menyelesaikan masalah mereka itu dibuat konsisten. Ya, satu dekat sini, tapi satu lagi kita reach out. Pasal Nabi bukan suruh, masjid tak ada dekat Mekah. Kita kena ingat, ya, masjid tak ada dekat Mekah. Yang ada dekat Madinah. Pasal Madinah itu sudah ada kerajaan, sudah ada ketua, orang dah ramai beriman. Tapi di sini
Di Mekah ini orang masih lagi tak menghargai kepada solat, masjid ni buat apa, kan? Jadi kita kena bahagikan masyarakat. Ada orang yang dia dengan masjid ini dia tak rasa ada nilai. Tak ada nilai. Tapi satu lagi kumpulan yang rasa masjid ini ada nilai. Jadi kena ada satu reach out, pergi keluar, satu lagi yang orang datang ke sini. Jadi formula Nabi masuk ke Madinah itu saya cadangkan kepada pengurusan Al-Husna boleh bincang berdasarkan pada hadis tersebut, ya, laksanakan, dan insya-Allah bila kita buat begitu, itulah yang Nabi buat kan, sedikit demi sedikit. Tapi pastikan kita di sini ke ataupun reach out kena bawa Quran, satu lagi apa? Solat, satu lagi infak. Kan? Program Quran itu maksudnya macam mana Quran untuk menyelesaikan isu keuangan di luar, motivasi pelajar dekat luar, buat kat luar pun tak apa dengan kerjasama Al-Husna. Tapi dalam program itu lepas tu solat, kan? Bila mereka dah biasa dengan Quran, solat dan infak, akhirnya mereka cari di manakah tempat yang sebenar-benarnya untuk solat. Awal-awal ni dia solat seorang-seorang, solat kat sekolah ke kat mana kan. Tapi akhirnya dia bukan sekadar cari Al-Husna, dia berhenti dekat Muttaqin, dia semayang kat Muttaqin, dia jumpa Fahim, Masjid Fahim, dia berhenti RNR, dia cari. Dia dah jadi orang yang mencari tempat sujud. Masjid nama dia, ya. Jadi ini adalah satu, memang ia adalah satu cabaran. Nabi pun nak menguruskan perkara itu 13 tahun kan. Lepas tu barulah Nabi bawa lagi 10 tahun selepas itu. Tapi dengan formula Nabi sebentar tadi itu, kalau dapat dipelbagaikan aktiviti, dan kemudian apa lagi, kalau infak itu daripada collection di sini itu gunakan dana sikit menaja hadiah-hadiah pelajar-pelajar sekolah menengah ke sekolah rendah ke keluarga ke. Buatlah pertandingan apa-apa, pertandingan apa, memahami, membaca surah Al-Fatihah contohnya kan, ataupun bagaimanakah mengurus keluarga untuk berjaya. Tulis esei saja, mak-mak ni, kemudian hadiahnya ambil dalam program kekeluargaan dalam Al-Quran contohnya kan. Perkara-perkara tersebut bila kita cuba bina, akhirnya orang tahu bahawa oh, rupanya masjid ini adalah sumber belajar secara praktikal Quran, salat dan infak, dan daripada sana-sana tu pun dia akan datang ke masjid pasal paling kurang nak ambil hadiah kan. Tapi lepas ambil hadiah tu kita jadikan dia pula sebagai duta-duta Al-Husna dekat sekolah-sekolah, ya, kepada pelajar-pelajar. Bila solat Jumaat tu mereka ada yang pergi bentang tika ke, uruskan air cedok ke, ataupun tolong bersihkan, bagilah berapa ringgit, RM1, RM2 kepada pelajar-pelajar ni kan. Itu perkara-perkara yang mula-mula mungkin anak je datang, tapi lepas tu mak je datang, ya, ayah mungkin paling ujung kali kalau katakan biasanya begitu kan. Tak apalah, kita tak tahu hidayah macam mana, tetapi kita kena pelbagaikan. Pasal Nabi di Mekah itu sampai buat makan-makan di Bukit Safa tu kan. Kalau kita pergi Mekah tu, kita tahu Bukit Safa tu besar kan, buat makan-makan, ya. Tapi bila dah mula bawa topik tu, biasalah kan, Abu Jahal pun marah apa sebagainya. Ada orang dia bila makan dia okey, lepas tu bila ceramah dia balik, tak apa kan. Yang penting dia sudah menjejakkan kaki di kawasan sini. Satu hari nanti pun sama ada dia menjejak, kalau ada orang yang meninggal dalam keluarga dia, ataupun dia terpaksa jejak duduk kat depan sekali, tak apalah tu kan. Yang pentingnya ialah apa, pengurusi ataupun timbalan pengurusi AJK dah cuba yang terbaik dengan berpandukan formula hadis Nabi bila masuk ke Madinah itu, insya-Allah. Baik, saya rasa setakat itu dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi tunggu sampai 11.30 ni, ya. Dan saya doakan saya hantar anak, saya uruskan anak, kemudian saya beredar balik ke Shah Alam. Harapnya ada peluang lagi kita bertemu di mana-mana, ya. Kalau tak di sini, di depan TV. Kalau tak depan TV, kita doalah bersama-sama agar Allah izinkan kita sampai ke syurga, insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.